Selamat malam, selamat datang ke Six Sense Channel. Seperti biasa, malam Selasa kita orang akan sajikan korang kisah-kisah seram. Nampak kita orang pakai baju yang sama. Sebabnya kita orang shoot pada hari yang sama yang masa kawan kita orang tadi cerita tu. Okay, so kita orang buat dua video sebab tak nak bazir waktu. Betul? So, malam ni tajuk kita nak kongsikan iaitu tajuk kisah seram iaitu Toyol. Okay guys, malam ni aku nak kongsi kat korang. So malam ni aku yang cerita dulu. Malam ni kita nak kongsikan kisah seram iaitu Toyol. Jadi sebelum kita nak cerita dulu cerita pasal Toyol ni, jadi ataupun budak hijau, kita sebelum tu kita cari dulu pengetahuan lah, cerita dulu dia punya pengetahuan ataupun info-info dia. Ada yang mengatakan Toyol ni sejenis jin ataupun syaitan yang ditugaskan untuk mencuri duit lah kan. Untuk ditugaskan oleh tuan dia untuk mencuri duit, dan dicipta ataupun dia punya tubuh memang berbadan kecil lah. Tapi ada juga info yang mengatakan juga yang Toyol ni datang daripada Thailand lah. Ada yang kata sebenarnya asal usul Toyol ni daripada gugur bayi-bayi yang digugur lah. So kalau contoh orang Thailand ni yang dia kata contoh seorang perempuan ni mengandung, dia tak nak anak, so dia gugurkan janin tu and then dia jual lah. Jadi dia bila dah jual, dia akan buatkan jadi macam seperti jin lah kan. Dah hidupkan, digunakan janin yang dah mati tu, hidupkan untuk menjadi Toyol lah. Itu yang aku dapat informasi yang mengatakan Toyol ni daripada situlah datang asal usul dia kan. Tapi apa yang aku dapat tahu, ada juga yang setengah orang dia panggil Toyol ni anak kerak tau, anak kerak. Ya betul, ada juga yang panggil anak kerak kan. Toyol, tapi orang Jawa panggil tuyul kan. Tuyul. Betul pastilah. Lebih kurang lah tuyul sebutan dia lah. Tapi kita panggil kat Malaysia kita panggil Toyol, dia orang panggil tuyul kan. Mungkin ada istilah. So aku akan cerita pula kisah Toyol ni, kisah seram yang orang pernah alami lah. Kejadian berlaku waktu tu, yang ni disampaikan oleh aku juga mengenai kisah seram ni. Kisah seram ni dia mengisahkan sebuah keluarga ni, dia kena pindah ke Melaka lah. So waktu tu bapak dia kena ditugaskan di Melaka untuk bekerja di Melaka sebab keluarga ni asalnya daripada orang KL and then dia pindah ke Melaka. Jadi pindah ke Melaka, bapak dia bekerja kat situ. Family dia sewaktu duduk di rumah sewa lah, dia duduk rumah sewa kat situ, tiada apa-apa masalah lah. Tiada apa-apa masalah yang berlaku lah. Tak ada apa-apa yang pelik. Tapi waktu tu dia orang tengok rumah tu memang seram lah. Rasa macam seram lah, menyeramkan. Sebab apa? Bila tengok dia punya bilik air, tengok dia punya dapur, nampak memang seram lah. Macam orang nak pergi tu takut lah. Mungkin lah kan. Lepas tu tiba suatu hari tu, tiba-tiba dah 3 bulan 4 bulan duduk situ, tiba-tiba macam ada berlaku kecurian lah. Kecurian tu maksudnya bapak dia tu ada simpan duit lah, contoh 150 kan, 140 ringgit dia simpan dalam duit. Lepas tu malam tu dia simpan, esok pagi dia buka tinggal 40 ringgit je. Jadi macam pelik lah kan. Tapi yang hilang tu dia tak hilang semua, dia hilang sikit-sikit. Dia hilang duit yang besar-besar lah. Kalau ada 100 hilang 100, kalau ada 200 hilang 200. Maksudnya duit yang berkeping-keping lah. Berkeping-keping yang lah, macam RM50 kan. So benda tu macam pelik lah family dia kan. Family dia pelik. And then dia orang cadang untuk panggil ustaz lah. Lepas tu panggil ustaz, and then ustaz bagi tahu yang rumah tu ada Toyol. Jadi ustaz tu pun cuba betul nak tengok dia ada Toyol ke tidak kat rumah tu.
Dia itulah apa tu, ustaz tu tabur lah apa tu, kacang hijau kan. Kacang hijau. Kacang hijau dekat rumah tu. Dia tengok-tengok tiba-tiba malam tu kacang hijau tu bergerak lah. Dah bergerak. Itu dah maknanya memang ada toyol lah dekat dalam rumah tu kan. So ustaz tu makan masa 3 hari jugalah untuk nak apa tu, clearkan rumah tu lah. So alhamdulillah so far dah tak ada apa-apa dah kan. Tapi itu baru cerita pertama sebenarnya kan. Itu baru cerita pertama kan. Tak ada seram sangat, biasa je kan sebenarnya. So ada cerita yang lagi seram sebenarnya kan. Okey. So ini cerita yang memang agak seram dan dia agak panjang sebenarnya kan. So kisah yang kedua ni mengenai toyol ni dia agak dramatik jugalah bila aku dapat dengar orang kongsi kat aku ni kan. Ni kejadian ni berlaku di sebuah kampung lah. Sebenarnya itu kisah lama dalam zaman 90 lebih. Dalam 90 lebih, 96 mungkin kita baru lahir ke apa kan. Sebab waktu tu zaman-zaman yang orang masih tak percaya lagi bank. So toyol ni tak akan kacau bank ni. Dia akan kacau rumah orang. So dia akan kacau rumah yang ada, sebab orang dulu kan suka simpan duit dekat bawah katil, bawah bantal. So benda tu senang toyol datang kan. Tapi sekarang ni dah tak ada dah benda tu. So aku nak cerita kisah ni memang dah lama, pada tahun 90 lebih. Waktu tu orang kampung tu memang masih tak percaya lagi bank. Jadi sebuah kampung ni ada seorang orang kaya lah. Sebenarnya dia baru saja balik daripada kampung tu. Baru saja berpindah ke kampung tu lah. Sebenarnya dia memang asal situ, tapi dia sebelum ni dia merantau jauh lah. Dia merantau jauh ke KL ke apa, and then dia berpindah ke kampung dia balik. Jadi dia balik ke situ, orang kat situ tak ada rasa pelik lah. Mungkin dia dah balik situ, dia dah dapat kerja bagus ke, dapat kerja apa kan. Dia nampaklah perubahan dia daripada rumah biasa kepada rumah besar lah kan. Orang tak sangkakan pelik-pelik benda tu, kecuali ada seorang lelaki ni lah kan. Orang lelaki ni dia bagi tahu dia rasa pelik dengan aku bagi nama yang orang kaya ni Khalid lah. So dia kata siapa pelik si Khalid tu kan. Asyik dapat keluar baru, kereta barulah, beli barang beli perabot barulah. Dia macam ada sifat jealous lah. Tapi orang kampung tak nak dengar cakap dia. Sebab yang si jealous ni nama dia itulah Abu kan. So Abu ni sebenarnya dia tak ada kerja pun kan. Dia tak ada kerja. Jadi dia suka ganggu tepi kain orang lah kan. Suka menyibuk tepi kain orang. Jadi suatu hari tu bila dia lepak dekat satu sawah ni lah. Sawah ni sawah mak bapak dia. Bukan sawah, kelapa sawit. So dekat kelapa sawit tu, ladang kelapa sawit tu ada kemah. Jadi memang pot-pot dia lah. Dia ni tak bekerja, dia mengharapkan duit mak bapak dia je kan, bagi duit kat dia. Dia lepas situ dia cakap dengan member dia tak puas hati dengan si Khalid ni lah. Tak puas hati dengan si Khalid ni macam ni. Tiba-tiba dia ternampak si Khalid tu tengah bawa kereta dengan laju dekat depan sawah, depan dia punya kelapa sawit tu lah. Balik ke rumah dia kan. Lepas tu kawan-kawan dia dengan si Abu ni pun macam pelik lah. Asal budak ni tergesa-gesa nak balik rumah kan. Jadi dia pun pergilah dekat rumah si Khalid ni kan. Senyap-senyap datang kat situ. Senyap-senyap. Lepas tu dia intai lah daripada luar rumah tu. Dia menyorok kat tepi semak. Dan dia tengok. Dia nampak si Khalid ni tengah bawa kain kuning. Lepas tu lilin dengan makanan, dengan pasu lah. Dia bawa. Lepas tu dia bawa masuk cepat-cepat lah kat rumah tu macam tergesa-gesa. Bini dia pun macam pelik lah. Kenapa kan lelaki dia kan. Tapi bini dia tak pelik pun sebenarnya kan. Bini dia macam terkejut lah. Kenapa cepat-cepat nak bawa kan. Tu dah masuk ke rumah. Lepas tu si Abu pun balik ke tempat dia, pot biasa dia. Dia pun cakap asal si Khalid tu cepat sangat balik kan. Macam pelik je. Apa benda dia buat dengan kain kuning tu kan. Kain kuning dengan lilin apa semua kan. Member dia cakap. Lepas tu Abu pun cakap apa lagi. Dia tu lah buat pengujaan lah. Tapi tak ada bukti yang mengatakan yang si Khalid ni ada benda tu. Memang sewaktu tu memang dah berlaku kes-kes kecurian dekat rumah-rumah, dekat kampung situ kan. And then one day, satu malam tu si Abu tu tengah lepak jagalah. Dia jaga dekat kampung tu, tengok-tengok mana tahu ada pencuri ke apa kan.
Tapi dia ternampak seorang budak tengah berlari dekat dekat taman. Dia nampak budak dengan lari dekat taman. Lepas tu member dia seorang tu tiba-tiba macam terdengar something dekat perigi. Dekat perigi, dekat zaman dulu kan dia orang tak ada pipe kan, dia orang pakai perigi kan. Dia terdengar lah dekat sebuah perigi dekat dengan tempat pot dia tu, dia terdengar ada bayi tengah menangis. Menangis tu macam pelik lah kan. Macam pelik. And then member dia pergi lah tengok kat perigi, tak nampak apa. So member dia tarik tu. Tapi rasa berat lah. Selalunya ringan je kan. Tapi member mungkin rasa macam mungkin aku punya badan penat kot, satu hari aku lepak kan. Tapi tarik. Tapi dia pelik lah, kenapa berat-berat sampai dia ke atas, dia angkat tu. Dah angkat sampai balik timba tu dah sampai ke atas tu. Dia terkejut. Dia nampak seorang budak dengan mata merah tengah duduk mencangkung kat dalam timba tu. Lepas tu budak tu boleh gelak lagi. Dia gelak tu. Member apa lagi? Lepaskan terus lari. Itulah benda yang dia orang pun terkejut lah. Dia nak, memang kat situ dia rasa, member dia pun cakap kenapa? Kan? Cakap kenapa tiba-tiba kau lari? Aku nampak tuyul kan. Kau biar betul kan. Lepas tu satu malam tu pula, tapi malam yang sama juga budak ada makcik tua ni tengah nak pergi ke tandas lah. Waktu tu pukul 2. Bila nak pergi ke tandas, dia terdengar bunyi orang macam tengah bermain lah. Macam bising lah dekat ruang tamu dia kan. Pun dia pelik lah, mungkin cucu dia kot. Dia pun nak tegur lah cucu dia kan. Tegur cucu dia, cakap jangan main tengah malam ni kan. Bila dia pergi kat ruang tamu tu, dia tengok ada budak kecil tengah dekat ruang tamu tu, tengah mencari berselongkar dia punya amari kan. Nenek tu apa lagi, terkejut dan bagi orang kampung lah. Sejak malam tu semua orang dah tahu yang si Khalid ni ada simpan ada simpan toyol kan. Tapi tak ada bukti yang mengatakan yang Khalid tu ada toyol kan. And then ada seorang hamba Allah ni lah kan, ada seorang nama dia daripada ustaz juga. Dia datang ke kampung tu. Dia macam menyewa sajalah, macam singgah. And then dia cakap dia tiba-tiba orang tu singgah situ, dia tanya orang kampung penghulu ni, pergilah tanya kamu ni daripada mana kan. Cakaplah saya daripada Tafiz kan, dia datang singgah je kan. And then kalau penghulu dia pun cakaplah dengan Tafiz ni, kamu boleh ke berubat-ubat untuk benda-benda halus kan. Lepas tu boleh kan. Lepas tu dia, penghulu tu pun bercerita lah, saya kat kampung ni selalu ada kes-kes kecurian, ada apa semua kan. Lepas tu ustaz tu pun dah boleh agak siapa orang tu kan. Jadi dia buat satu perangkap untuk tangkap toyol ni. So satu malam tu ustaz tu suruh duduk kat satu rumah ni. Pilih satu rumah untuk letak duit beribu-ribu dekat dalam rumah tu. Letak duit lah dalam berapa ribu ke 10,000 ke, letak kat rumah tu. And then kita pagar rumah tu. Toyol tu pun masuk ke rumah. And then ustaz tu pun terus pagar ke rumah tu. And then orang kampung dah keluar, dah dapat tahu, dah nampak ada toyol kat dalam tu. And then toyol tu menjerit lah, dia dah tahu ada orang kan. Dia tiba-tiba tak boleh nak keluar sebab dah dipagar. Dan akhirnya ustaz tu datang, terus terus tangkap pakai jaring. Jaring tu dah dibaca dengan ayat kursi lah kan. So dia tak jaring, toyol tu pun merayu lah, minta tolong. Tapi ustaz tu terus bunuh dia. Terus bunuh toyol tu. So toyol tu terus hilang, lesap. And then lepas tu ustaz tu pun cakap, okeylah saya nak balik ke rumah sebab sekejap lagi saya nak pulang ke tempat Tafiz dia balik kan. Lepas tu tiba sebelum tu penghulu cakap, boleh tak bagi tahu siapa orang ni. Lepas tu penghulu ustaz tu pun cakap lah, kamu pergi ke hujung kampung, kamu akan tahu siapa orang ni. Dan akhirnya dia pergi ke rumah si Khalid ni. Dan pergi ke rumah Khalid tu, dan bini dia pun terkejut. Si Khalid tu
badan dia hangus, terbakar. Sebabkan toyol tu dah dibunuh dan tuan dia pun mati sekali. Dan kalau orang kampung pun teruslah terjumpa barang-barang semua kat dalam tu. Kan dalam satu bilik tu terjumpalah barang-barang kemas, duit-duit yang orang kampung semua hilang tu dekat situ. Jadi itu je lah kisah yang aku nak kongsikan. Tak tahulah seram ke tidak kan. Kan, tapi agak seram jugalah kan. Jadi itu kisah seram mengenai toyol. So terusnya kepada Syafiq lah. So sekarang ni giliran aku pula untuk bercerita. Kisah ni tak berapa panjang lah bagi aku kan. Tapi orang kata apa, jadi satu penyedap lah kan. Penambah cerita lah, penambah rasa kan. Okay, so kisah ni kisah yang disampai-sampaikan. Aku pun tak tahu ada kisah dia sahih ke tak. Dan aku pun tak tahu korang pernah dengar tak cerita ni. So kisah ni berlaku pada dua orang gadis lah. So aku bagi nama gadis yang pertama ni Nurul. So yang kedua ni Atikah. Okay. So Nurul, kenapa kau nangis tu? Ni lain. Apa je? Pandang pun dia tiba ke lain. Sebut Nurul, sebut Atikah dia jadi lain. Dia ada apa-apa ni? Okay, so Nurul dengan kan aku senyum sama cerita kan. Okay. Ayolah cerita lah kan, kata sempol-sempol. Okay, kejap. So Nurul dengan Atikah ni, diorang ni pernah bekerja dengan satu, orang kata apa? Bidang. Satu bukan. Dia bekerja dengan satu taska. So diorang ni dah, orang kata apa, dah kumpul modal lah. Diorang dah rancang dah. Diorang nak buka taska diorang sendiri. So jauh daripada tempat tu lah. Tak nak ganggu bisnes orang kan. So dia dapat satu taman yang orang kata apa, strategik lah. Sebab taman tu tak ada lagi taska. So dia orang buat, lepas tu yang bestnya tu dia orang cerita, dia dapat yang corner lot, tapi rumah tu dah lama lah tak duduk. So tapi dia sewa dekat rumah tu lah. So dia sewa rumah tu untuk buat taska. So dengan modal yang dia orang ada, dia orang buatlah sikit-sikit. Dia orang jumpa tuan rumah tu kan. Tuan rumah tu pun cakap, yang rumah ni dah 5 tahun tak ada orang duduk kan. Lama dah, saya pun ada rumah saya sendiri, dia kata. So rumah turun-temurun lah. So dia dah pindah. Lepas tu isteri Nurul ni pun, orang kata apa, dapat harga yang agak murah lah kalau waktu tu kan. Dapat harga murah untuk jadikan taska. So tuan rumah pun okey lah kan. Lagipun rumah tu dah ada orang jaga kan. So diorang dengan modal yang diorang ada tu, diorang belilah alat-alat macam apa, playground, tempat budak nak makan, semua peralatan lah. So diorang pun buat juga pinjaman bank. Tapi masa tu belum lulus lagi. Waktu tu diorang dah buat semua tu. So diorang pun edar lah, orang kata apa, flyers apa semua, Facebook dan sebagainya lah, yang diorang boleh buat marketing. So apa yang diorang ceritakan, sambutan diorang tu meriah. Ada yang itu kan, ada yang jauh juga pun datang kan. So orang kata apa, terlalu ramai murid. So dia bahagikan murid ni, contohnya macam 40 orang lah. Contoh 40 orang. So 20 orang sesi pagi sampai pukul tengah hari. So tengah hari tu ada sesi petang pula, sampai ke petang lah, sampai ibu bapa balik kerja kan. So diorang dah start macam tu. Diorang, orang kata apa, rumah tu 2 tingkat. So diorang bawah tu tempat budak-budak, atas tu tempat diorang tidur. Ada kat atas tu ada 2 bilik. Yang diceritakan lah. Bilik satu tu untuk diorang tidur, satu bilik tu diorang buat letak macam store, barang-barang apa yang ni kan, yang boleh top up kan, barang-barang. Lepas tu bermulalah, orang kata apa, diorang punya pengajar sesi belajar, ajar budak-budak, layan budak-budak kan. So diorang bagi 2 ni, si Nurul ni masak, si Atikah ni layan budak-budak. So jalan si biasa, okey je, tak ada apa masalah. Sampai satu masa ni, diorang rasa dah lama sangat lah kan, tak balik rumah masing-masing. So diorang ambil, hari tu hari Sabtu, so diorang ambil keputusan untuk kemas semua. So Sabtu Ahad cuti lah kan, taska tak ada. Kemas semua benda tu, diorang nak balik kampung lah. So dah rapi semua.
balik kampung. So bila hari Ahad petang tu diorang balik ke rumah tu. Tiba-tiba diorang pelik, ada dengar bunyi suara budak dekat dalam rumah tengah buat bising. Lepas tu bila dia tengah buka pagar tu, dia nampak macam budak tu lari. Bukan ni tau, dia lari, lepas tu hilang. Bila dia buka je grill tu, nak masuk ke dalam taska tu, bersepah habis. Macam orang kata apa, macam budak datang kan, main sana main sini, dia pun carilah. Nampak macam budak tu lagi kat belakang, dia pergi pusing kat rumah tu kan. So tak ada. So Nurul dengan Atikah ni pun macam, pelik ni kan, kenapa budak boleh masuk dalam rumah tu. Lepas tu dia pun, orang kata apa, besok budak nak masuk ni, dah start kan. So diorang pun apa lagi, kecoh lah, kemas balik itu apa semua kan. Diorang kemas, so dah rapi balik. So diorang dah waktu malam, so tidur kan. Bila diorang tengah tidur tu, si Nurul ni dia belum tidur lagi. Dia terdengar dekat bawah bunyi bising lagi, macam budak tengah main. Dia pun macam, betul ke apa aku dengar ni? So dia kejut si Atikah. Weh dia kata kan, kau dengar tak apa kau dengar? Tu Atikah kata, Atikah ni tengah tidur. So dia macam, tak payahlah kacau, aku nak tidur ni kan. Tapi dengan masa dia tengah degil nak bangun tu, dia macam, dia pun orang kata apa, dah separuh dah dia dengar bunyi bising tu. Lepas tu dia terjaga. Terus dia macam segar. Bunyi apa tu dia kata kan? Tak lah weh, si Nurul cakap kan. Tak lah, aku pun tak tahu dia tu. So Nurul dengan Atikah ni buat keputusan untuk diorang keluar pada bilik, slow-slow tinjau tingkat bawah apa jadi. Bila diorang pergi slow dekat orang kata apa, bucu tangga kan dia boleh nampak bawah kan, ke rumah Double Story ni kan. So diorang nampak ada budak kecil tengah main dengan mata yang merah, gigi yang tajam. Main apa? Main alat-alat apa permainan itu. Tapi bukan satu tau, banyak. Toyol tu banyak? Banyak. Dalam macam mungkin dalam 10 ekor je tu. Lepas tu tiba-tiba kan, dia orang tengah tengok tu, tiba-tiba tu cakap, Kak, dia main dia kata. Kau bayangkan, kau tengah-tengah macam tu kan, tengah tengok, tiba benda tu pandang kau, dia main, macam tu. Lepas tu diorang pun apa lagi, cabut lagi masuk bilik, tutup pintu. Masa diorang tengah tutup pintu tu, diorang dengar bunyi ramai-ramai lari naik atas dekat bilik diorang. So ketuk-ketuk lah, bunyi ketuk pintu dah. Macam lah tu bunyi. Ketuk. Ketukan tu macam ramai budak bergila-gila ketuk. Akak jom nak main, tu. Sampailah ke pagi. Dalam pukul 6 pagi tak silap aku apa yang diceritakan lah. Pukul 6 pagi diorang tak tidur sebab benda tu tetap ganggu. Lepas tu tiba-tiba dia dah senyap. So diorang pun beranikan diri untuk keluar dari bilik tu. Cek balik kan. So bila diorang cek, tengok rumah habis bersepah dengan lumpur, kotor, tanah semua ada. Memang tak boleh lah, orang kata budak memang tak boleh nak masuk hari tu. So diorang pun call ibu apa yang sepatutnya hantar budak-budak tu hari tu, semua terpaksa cuti, terpaksa tak boleh hantar sebab emergency lah senang cerita kan. So si Atikah ni buat perancangan, dan Nurul dengan Atikah ni buat perancangan untuk diorang pindah. Tapi sebelum diorang pindah tu, diorang nak bagi tahu tuan rumah tu. So datanglah tuan rumah tu dekat situ kan. So tuan rumah tu pun tengok, betul lah sepah teruk kan. Kalau budak pun tak aktif macam tu lah senang cerita kan. Ini dengan tanah apa semua kan. So tuan rumah tu cakap, apa betul ke apa yang korang cerita ni kan? Korang nampak ke benda tu, dia kata kan. So si Nurul Atikah mengaku lah, ya, sumpah demi Allah dia orang nampak. So yang tuan rumah ni pun cakap, memang sebenarnya rumah ni arwah ayah saya ada bela toyol. So saya tak tahulah berapa ekor toyol tu kan. Tak tahu pula yang kamu nampak tu terlalu ramai, dia kata. Lepas tu dia pun tak boleh nak buat apa. Dia orang pun tuan rumah tu pun tak tahu nak buat macam mana kan. So si Nurul Atikah ni pun keputusan cari rumah yang berdekatan dengan tanaman tu yang boleh katakan murah juga, buka balik taska tu kat situ. So diorang memang tak berani dah duduk situ. Terpaksa pindah lah.
So dalam masa orang kata apa, dalam sebulan tu memang Taska tu terpaksa stop. So itu saja kisah daripada aku lah yang dia ceritakan. Aku pun tak tahu apa jadi lepas tu. Dia orang tak cerita. Budak-budak toy-toy pun tu jadi budak sekolah balik. Mungkin dia orang buka Taska yang baru. Okay, so macam mana kisah-kisah kita orang? Kalau korang suka, Beb, so boleh komen kat bawah. So kalau ada yang perlu dibaiki, bagi tahu. Boleh, tak ada masalah. So terima kasih kerana tengok kita punya channel. So itu saja daripada kita orang. So thanks for watching. Jangan lupa like and share. Yes. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk korang dapat update video kita yang terbaru. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye. Bye bye.